Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Irdina binti Nazri, bernombor matrik 157793. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memberi kesedaran kepada orang ramai tentang penyakit anxiety yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat kini. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Hisham Abdullah, sebanyak 8,380 panggilan telefon yang diterima pihak Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) setakat ini telah berdepan masalah penyakit anxiety, di mana selain tekanan perasaan, terdapat pelbagai faktor sosial seperti masalah pendapatan, kewangan dan perselisihan dengan keluarga. Penyakit anxiety atau keresahan merupakan salah satu penyakit emosi yang boleh dihadapi oleh sesiapa sahaja tanpa mengira umur apabila berhadapan dengan tekanan. Sebenarnya, anxiety ini adalah normal untuk berasa resah dan diperlukan oleh manusia sebagai motivasi untuk terus bekerja dan lebih berusaha maju ke hadapan. Misalnya apabila memulakan kerja baru atau mengambil peperiksaan, anxiety pasti ada. Namun, anxiety ini dianggap tidak normal apabila mencapai tahap tertentu. Antara jenis-jenis anxiety yang boleh dihadapi, yang pertama adalah masalah keresahan sosial yang merupakan ketakutan melampau seperti mereka sedang dinilai oleh orang lain sepanjang masa ketika bersosial, menyebabkan mereka sentiasa mengelak dari program, majlis-majlis atau tempat yang mempunyai ramai orang. Seterusnya, fobia merupakan ketakutan terhadap sesuatu objek, situasi atau tempat seperti claustrophobia yang takut bila berada di tempat yang sempit dan tertutup. Seterusnya, stres selepas trauma atau Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) merupakan keresahan akibat trauma dalam hidup seseorang, misalnya akibat kemalangan, peperangan maupun bencana alam. Keresahan kerana penyakit pula apabila seseorang sering risau akibat masalah kesihatan yang dihadapi olehnya. Seterusnya, jom kita kenali 5 tanda atau gejala penyakit anxiety. Perasaan resah atau anxiety yang dialami adalah berbeza bagi setiap orang. Jadi, antara tanda-tanda umum penyakit anxiety boleh bermula sekadar rasa perut memulas ataupun mengalami masalah penghadaman yang kronik. Selain itu, mereka juga berasa sukar bernafas dan sering sakit dada sehingga menyebabkan degupan jantung menjadi laju. Mereka juga sukar untuk tidur atau sering terbawa-bawa resah ke dalam mimpi hingga kerap terjaga dari tidur. Tidak boleh fokus dan berfikir, serta akhir sekali sering berasa lesu dan letih. Jadi, antara langkah-langkah untuk mengelakkan atau mengawal penyakit anxiety adalah seseorang mestilah mendapatkan rehat dan tidur yang cukup, elakkan pengambilan kopi atau kafein, serta elakkan stres dengan melakukan aktiviti luar atau aktiviti sukan. Dan jika anda berasa tidak dapat mengawal anxiety secara sendirian, maka cuba untuk luah dan kongsikan masalah kepada orang yang dipercayai. Namun, sekiranya masalah tersebut masih lagi berterusan, anda dinasihatkan untuk mendapatkan rawatan pakar di mana mereka akan mendapatkan rawatan terapi dan kaunseling, dan jika perlu, doktor akan menyediakan ubat untuk melegakan anxiety. Kesimpulannya, kesihatan mental adalah salah satu perkara penting yang perlu diambil peduli dan tidak boleh dihiraukan kerana selanjutnya akan menjejaskan kegiatan seharian seseorang apabila munculnya penyakit anxiety.